Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Din untuk program terbaru di Didik TV KPM, di mana program ini kita akan bersama dengan ikon dalam pelbagai bidang. Ada bidang seni, bidang sukan dan macam-macam lagi. Dan sekarang ini saya berada di Stadium Hoki Kuala Lumpur bersama ikon Syukri Muttalib. Hai, saya Syukri Abdul Muttalib. Saya merupakan jurulatih untuk sukan hoki di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syukri Abdul Muttalib, bekas Kapten Pasukan Hoki Negara. Saya dilahirkan di Felda, Troa Utara, Sungai Perak dan mempunyai 9 orang adik-beradik dan saya adalah anak ketujuh daripada 9 orang adik-beradik. Dan kini saya bertugas di Sekolah Sukan Bukit Jalil sebagai seorang jurulatih sepenuh masa. Okey, sebenarnya saya adalah seorang anak peneroka yang berasal dari kampung, small town sahaja, dan di situlah saya membesar dan daripada situ juga saya belajar untuk bermain hoki pada usia 9 tahun di mana saya mengikut jejak langkah abang-abang saya, dan pada usia 10 tahun saya mula mewakili sekolah untuk dalam sukan hoki. Okay, kalau ikutkan daripada sekolah rendah tu, saya bermula di Sekolah Kebangsaan Troa Utara di mana ramai bakat-bakat hoki lahir di situ. Salah seorang dia adalah Roslan Jamaluddin, bekas pemain hoki kebangsaan sebagai goalkeeper, dan juga ada Tajul Rosli, bekas pemain kebangsaan. Dan di situ saya mula berkecimpung dalam sukan hoki dan dididik oleh guru-guru di Troa Utara, antaranya adalah Cikgu Majid, Cikgu Kula, abang-abang yang lebih senior yang mengajar kami main hoki. Dan pada ketika umur saya 11 tahun, saya mula mewakili pasukan Perak bawah 12 tahun. Dan satu pencapaian yang cukup tinggi untuk saya lah, kerana pada usia 11 tahun, saya telah mewakili untuk MSSM Perak untuk bawah 12 tahun. Kemudian saya dapat melanjutkan karier ataupun mengembangkan karier hoki saya di mana saya terpilih untuk masuk ke Sekolah Sukan Bandar Penawar ataupun sekarang Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail. Dan di situ saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada salah seorang cikgu yang telah menghantar nama saya di sana, antaranya adalah Cikgu Ismail Mazan. Kemudian di situlah bermulanya karier hoki saya di mana bila saya masuk ke sekolah sukan, saya tahu itu adalah platform terbaik untuk saya kembangkan lagi bakat yang ada dalam diri saya. Dan alhamdulillah pada usia 14 tahun, di situlah bermulanya saya mewakili kebangsaan di bawah umur 16 tahun. Pada ketika itu memang rasa tidak percaya kerana saya menyarung jersey kebangsaan, menyarung jersey warna kuning keramat untuk skuad negara. Dan di situ jugalah turning point yang mana saya betul-betul berazam, bercita-cita tinggi untuk terus maju dalam sukan hoki mengikut jejak langkah bekas-bekas pemain kebangsaan yang berasal daripada Troa Utara seperti yang saya katakan tadi. Dan seterusnya pada usia 17 tahun bermulalah cap pertama saya untuk pasukan kebangsaan di peringkat senior. Di peringkat senior di mana saya dapat kepercayaan daripada coach Paul Lisek pada ketika itu. Beliau telah membuat satu macam testing untuk tengok bagaimana tahap keupayaan saya bermain di peringkat antarabangsa ketika bertemu China di Jalan Duta Kuala Lumpur pada usia 17 tahun. Dan di situlah cap pertama antarabangsa saya, dan daripada situ saya tidak lagi menoleh ke belakang. Saya tahu kalau saya berusaha keras, saya mampu untuk pergi lebih jauh. Dan selepas habis SPM, nama saya terus diserapkan ke dalam skuad senior kebangsaan. Dan sehinggalah mewakili skuad kebangsaan sebanyak 351 caps antarabangsa sehingga tahun 2020. Okey, of course saya punya family, arwah ayah, ibu, jejak langkah arwah abang-abang. So mereka ni adalah inspirasi saya lah, di mana bila saya melihat arwah abang bermain hoki, timbul minat yang begitu mendalam dan mendapat sokongan penuh daripada keluarga. Dan saya masih ingat lagi pada ketika itu juga saya sering kali melihat abang-abang saya pergi ke kejohanan bawah 12 tahun, bawah 15 tahun, masa saya masih kecil lagi. Dan saya melihat mereka bermain di stadium. Memang saya menjadi satu kegilaan pada ketika itu untuk bermain hoki. Dan sebenarnya bukan saya saja yang menjadi kegilaan, termasuk satu kampung saya. Kalau nak tahu di Troa Utara ni, boleh dikatakan pada ketika itu setiap rumah ada kayu hoki. Bermakna setiap isi rumah anak-anak mereka bermain hoki.
Kerana ada seorang guru yang telah menjadi pioneer di sana, yang telah menimbulkan minat kepada di kalangan penduduk di Felda Terolak Utara itu sendiri untuk berkecimpung dalam sukan hoki. Dan di situlah saya rasa minat yang mula timbul dalam diri saya. Okay, salah seorang ikon dalam sukan hoki yang saya minati adalah K. Kevin Raj, bekas pemain hoki kebangsaan. Beliau memakai jersey nombor 12 dan selepas beliau bersara, saya memakai jersey nombor 12. Dan ketika saya membesar di umur 13, 14, saya melihat beliau bermain di Sukan Olimpik, World Cup 2002 dan sebagainya. Memang teknik, kemahiran, cara beliau yang membuatkan saya begitu minat dan menjadikan beliau sebagai ikon dalam karier hoki saya. Dan saya cukup bertuah di mana saya dapat merasai bermain untuk skuad kebangsaan bersama K. Kevin Raj ketika saya berumur 17 dan 18 tahun. Saya pun tak sangka saya boleh bermain dengan K. Kevin Raj. Dan bila nak cerita pasal pengalaman bila bersama dengan dia, memang saya sangat menghormati beliau lah. Memang saya tidak salah untuk menjadikan beliau sebagai ikon saya kerana perwatakan yang bersahaja, tenang tetapi begitu agresif di dalam padang, itu yang membuatkan saya begitu tertarik dengan K. Kevin Raj ni. Selain itu, beliau juga selalu memberi dorongan kepada atlet-atlet muda yang baru masuk ke dalam pasukan. Itu yang saya nampak positive side daripada K. Kevin Raj. Dan saya juga ada mengambil beberapa tips daripada dia dan juga mengambil contoh yang baik daripada K. Kevin Raj untuk saya serapkan dalam diri saya dan saya sampaikan kepada pemain-pemain muda pula. Antara perkara yang saya masih ingat apa yang K. Kevin Raj beritahu saya, Syuk, bagus kamu ada kemahiran menggelecek, tapi untuk permulaan ni kamu boleh menggelecek dengan ramai orang, tapi bila kamu dah besar nanti, cuba bermain dengan simple tetapi efektif. Dan betul, apa yang diperkatakan itu betul. Bila saya dah semakin matang dalam sukan hoki ketika berumur 24-25 tahun, saya tahu apa yang dimaksudkan oleh K. Kevin Raj tu. Maknanya, bila sampai satu tahap, kita bermain menggunakan akal dan fikiran. Tidak perlu banyak menggelecek, tapi banyak membuat movement-movement yang efektif dan mampu untuk menghadirkan sesuatu yang bahaya dalam pasukan opponent. So, itu yang dimaksudkan oleh K. Kevin Raj lah. Antara yang masih saya ingat, pengalaman yang dia share kepada saya. Okey, saya mula dipostingkan pada 2016 ketika berumur 30 tahun. Dan sekolah pertama tempat saya posting adalah SMK Puchong Permai. Dan di sana saya mengajar subjek geografi dan juga pendidikan jasmani kesihatan. Dan sangat menarik kerana daripada seorang pemain hoki, saya menjadi seorang guru. Dan pengalaman yang tak boleh saya lupakan kat sana adalah apabila saya dapat berinteraksi dengan ramai murid. Dan di situlah turning point juga untuk saya belajar untuk berkomunikasi. Kerana pada awalnya saya ni agak pemalu juga. Tapi bila dah menjadi seorang guru, saya dapat develop kemahiran tu dengan alhamdulillah dengan baik juga. Dan antara yang pengalaman lain yang saya boleh sharekan adalah di mana buat pertama kalinya saya berjaya membawa pasukan SMK Puchong Permai di peringkat daerah. Walaupun saya dah bermain di peringkat World Cup, Sukan Asia tinggi, tapi bila membawa sekolah Puchong Permai ni bermain di peringkat daerah, saya rasa sangat bertuah kerana dapat menikmati melatih anak-anak Puchong Permai ni di peringkat bawah. Okey. Mereka walaupun sedikit kurang kemahiran daripada sukan hoki, tapi mereka begitu bersemangat untuk bermain hoki. Dan saya juga rasa macam dihargai apabila ada ramai pelajar-pelajar yang tak pernah bermain hoki. Dia orang tahu saya seorang pemain hoki dan mereka jumpa saya beritahu, cikgu, saya nak main hoki cikgu. Cikgu, bila nak ajar saya main hoki cikgu? So saya begitu seronok sekali pada ketika itulah. Dan pada ketika itu juga saya berjaya buat pertama kalinya membawa anak-anak Puchong Permai ini mendapat tingkat gangsa untuk kejohanan dalam daerah. Buat pertama kalinya kerana mereka pada ketika itu memang tidak pernah masuk ke peringkat suku akhir, semi final langsung tak pernah masuk. Selalu kalah di peringkat kumpulan kan.
So mereka pun sangat bangga dan saya menghargai dengan momen-momen pada ketika itu sebab mereka adalah pelajar yang kurang mahir untuk sukan hoki tapi mereka ada jiwa yang besar. Di mana pada ketika itu buat pertama kalinya mereka mendapat peringkat gangsa di peringkat daerah dan saya masih ingat lagi bila mereka menang, mereka mendapat peringkat gangsa, mereka ada yang menitiskan air mata seperti macam tak sangka apa yang mereka lakukan berlatih sepanjang 2 minggu itu berjaya menghadirkan sesuatu yang sangat bernilai untuk mereka. Walaupun saya dah bermain di peringkat Piala Dunia, Sukan Asia dan sebagainya, tapi bila melatih pelajar-pelajar yang berada di tahap bawah, saya sangat menghargai momen-momen itu. So itu antara pengalaman yang menarik sepanjang saya menjadi guru di SMK Petung Permai. Ketika saya tamat belajar di Perayu Universiti SSBJ, saya bersama kawan-kawan saya kita membuat keputusanlah untuk masuk ke dalam dunia pendidikan dan saya rasa ada sesuatu yang positif dalam dunia pendidikan itu sendiri di mana kita dapat terlibat secara langsung bersama dengan sukan hoki selepas kita menamatkan pengajian. Dan antara perkara lain juga yang saya begitu menghargai apabila menjadi seorang guru adalah saya dapat memperbaiki, mengasah bakat untuk skill berkomunikasi antara saya dengan individu-individu lain. Kerana pada ketika saya muda, saya akui memang kelemahan saya adalah untuk berinteraksi bersama orang, sukar untuk memberi talk dengan kumpulan-kumpulan kecil. Tapi bila turning point dia saya menjadi seorang guru, di situlah kemahiran telah terbentuk dalam diri saya. Itu saya sangat menghargailah dengan dunia pendidikan yang banyak membantu saya. Kita tahu dah rahsia Coach Syuk kita macam mana lah boleh berminat dalam sukan hoki ni. Rupa-rupanya satu keluarga main hoki ya. Abang pun main hoki. Mestilah adik ikut sekali. Lepas tu satu kampung pula main hoki. Satu rumah tu akan ada satu batang kayu hoki. Terbaik. Dan di sebalik kejayaan beliau dalam sukan hoki ni sebenarnya dekat kampung tu ada cikgu yang menjadi pendorong. Rutin sebagai seorang pemain hoki dan jurulatih sebenarnya sangat-sangat menyukarkan. Secara jujur saya beritahu, rutin itu bermula seawal pukul 6.45 saya sudah berada di padang untuk melatih atlet-atlet di SSBJ. 6.45 dah ada di padang sehingga pukul 8, kemudian saya perlu bergerak ke Stadium Hoki Nasional untuk berlatih bersama pasukan hoki kebangsaan sehingga pukul 10 pagi. Dan 10 pagi saya perlu mempersiapkan diri untuk masuk ke sekolah di SSBJ untuk membuat kerja-kerja berkaitan dengan data ataupun apa sajalah berkaitan dengan aktiviti murid saya sehingga pukul 12. Kemudian baru saya dapat break selama 3 jam. Kemudian saya sambung balik untuk menjadi coaching di SSBJ pada pukul seawal 3.30 sehingga pukul 5. Kemudian saya perlu bergegas ke SSBJ untuk menjalani latihan bersama rakan-rakan untuk skuad kebangsaan. So itu adalah rutin sepanjang 4 tahun sebenarnya. 4 tahun saya bergelar sebagai seorang jurulatih dan juga sebagai seorang pemain. Di mana saya tidak mendapat cuti kecuali pada hari perlawanan ataupun minggu perlawanan sahaja saya akan diberi pelepasan untuk bercuti dan dapat memberi fokus kepada skuad kebangsaan. Rutin sebagai seorang pemain sangat mencabar. Ada kalanya kita akan training seawal 6.30. Itu yang momen paling mencabarlah, 6.30 pagi kita dah start training. Tapi saya nak bagi tahu di sini adalah rutin yang 4 tahun sebelum saya bersara daripada skuad kebangsaan. Kita bermula jam 8 pagi dan
8 hingga 10 dan kebiasaannya selepas pukul 10 pagi, selepas latihan pagi baru kita akan breakfast. Kemudian kita dapat break sehingga pukul 3 petang dan pukul 4 tu kita dah get ready untuk training petang. Dan petang pula kita ada 2 jam untuk menjalani latihan. Kalau start pukul 5 sampai pukul 7. Kalau start pukul 4.30 sampai pukul 6.30. So bergantung pada keadaan lah apa yang jurulatih keluarkan jadual pada ketika itu. Dan kalau kita keluar negara untuk menjalani kejohanan, kebiasaannya kalau game itu di sebelah petang, pagi kita akan bangun breakfast, kemudian kita akan bergerak sebagai satu kumpulan untuk membuat workout ataupun kita panggil activation untuk persediaan kita menghadapi perlawanan pada sebelah petang. Dan dalam perjalanan untuk ke petang tu kita ada meeting bersama jurulatih, kemudian kita ada lunch together dan kita ada meeting lagi bersama jurulatih. Selepas tu kita ada meeting pula antara pemain sampai waktu perlawanan. Dan habis perlawanan kita akan pulang ke kediaman kita di hotel. Dan malam pula kita masih lagi ada meeting untuk coach membuat analisis penambahbaikan apa yang berlaku pada game siang tadi untuk kita repair, dan pada game keesokan harinya kita make sure benda tu tak akan berlaku lagi lah. So buat penambahbaikan lah. Itu kalau ada game back to back lah pada hari ini dan pada hari esok. Kalau esoknya free day, tak ada game, bermakna esok kita lebih santai dan kita banyak membuat activation sahaja. Kalau coach ada booking padang, kita akan pergi main dekat padang lah di waktu petang. Selalunya itulah rutin harian sebagai seorang pemain, sama ada berlatih di tanah air di Malaysia ataupun kita keluar untuk menghadapi kejohanan di luar negara. Okay, di sini saya sangat menghargai isteri saya kerana beliau sangat memahami karier saya, dan secara jujurnya memang kita jarang untuk dapat bercuti kerana bila saya dapat cuti hoki, saya kena masuk ke sekolah untuk melatih anak-anak murid saya. Dan bila saya ada cuti sekolah, saya perlu menjalani latihan dengan pasukan kebangsaan. So kita memang tak banyak masa bercuti, dan isteri saya adalah salah seorang yang sangat memahami dan saya bersyukur. Dan jika ada kesempatan, bolehlah saya bawa isteri dengan anak pergi ke mall ataupun makan, itu sajalah. So kita tak adalah bercuti sampai ke Pulau Langkawi ke Redang ke, tak ada. Malah luar negara pun kita tak pernah pergi bercuti. So itu antara perkara-perkara yang saya terlepas sebelum ni. Banyak masa ni saya hutang dengan dia sebelum ni. Untuk hutang-hutang tu saya perlu bayar sekarang lah, selepas saya tamat untuk sekolah kebangsaan. Okey, yang pertama, saya seorang yang pemalu. Dulu memang susahlah nak bercakap lebih-lebih lagi depan orang ramai kan. Yang kedua, saya suka makan walaupun saya kurus, tapi saya suka mencuba makanan. Kalau jumpa kedai-kedai yang agak pelik-pelik, kita akan cuba masuk, try makanan. Yang ketiga, saya sebenarnya walaupun selalu fly, naik kapal terbang setiap tahun ke luar negara, tapi saya takut dengan ketinggian. Okey, selain daripada sukan, bila dah kahwin ni, bila dah ada anak, sebenarnya hobi tu banyak masa dengan anak lah, dengan anak, dengan isteri. Tapi dalam masa sama, hobi spesifik saya suka main gitar. Kadang-kadang suka main game, so depends lah yang mana satu. Tapi di
Dekat rumah tu selalunya saya kerap main gitar lah sebab kita lebih santai di rumah. Saya pun tak nak keluar ke mana-mana kan. So itu adalah hobi yang paling murah jugalah saya katakan. Itu dia, di sebalik kelincahan, kehebatan Coach Syuk kita di atas padang ketika bermain hoki dan juga ketegasan, kepakaran beliau sewaktu menjadi jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Alamak, nampaknya ada bakat terselindung, bakat tersembunyi. Pandai juga, mahir juga bermain gitar. Alamak, rasa macam nak minta lagu lah. Tapi itulah dia, Coach Syukri Muttalib kita. Apa yang beliau boleh buat selain daripada menjadi seorang pemain dan juga jurulatih di atas padang BSSB dia tu, pandai juga bermain gitar. Bersama ikon, bukan bersama saya, bukan juga bersama atlet tinju ataupun boxing, tapi hari ini kita bersama dengan Coach Syukri Muttalib, bekas kapten pasukan hoki kebangsaan, dan sekarang ini beliau melatih, mendidik, mengajar murid-murid di peringkat akar umbi di Sekolah Sukan Bukit Jalil menjadi jurulatih. Sebenarnya bukan mudah untuk di peringkat sekarang ini. Coach Syukri cerita dari peringkat sekolah sampailah sekarang ini berjaya menyarung jersey kebangsaan. Kalau kita mampu ke tidak, memang selut kepada Coach Syukri Muttalib. Dan inilah dia antara kejayaan pencapaian beliau sewaktu mewakili negara kita menyarung jersey kebangsaan. Kalau nak cerita daripada zaman sekolah rendah, permulaannya antara pencapaian tertinggi saya adalah mewakili negeri Perak lah pada usia 11 tahun. Kemudian pada usia 12 tahun, tahun 98, MSSM tidak dipertandingkan dan pada tahun itu hoki agak kelam sikit lah. So saya tak dapat menikmati dengan banyak perjalanan hoki pada tahun 98. Kemudian meningkat usia umur 14 tahun, saya dapat mewakili skuad kebangsaan bawah 16 tahun dan itu turning point untuk saya terus berfikiran yang saya perlu lebih kerja kuat kalau saya bercita-cita tinggi untuk jadi seorang pemain hoki senior kebangsaan. Kemudian di peringkat umur 16 tahun, saya mewakili skuad kebangsaan juga. Bawah 18 tahun, kita ada kejohanan di Poland. Kemudian pada usia 17 tahun, saya dapat mewakili skuad kebangsaan buat pertama kalinya untuk first cap di bawah kendalian jurulatih Paul Lisek, dan saya sangat berterima kasih kepada beliau kerana mempercayai kebolehan saya. Dan daripada situ saya tidak memandang ke belakang lagi. Saya sentiasa memandang ke depan untuk bagaimana saya nak kembangkan sukan hoki saya, dan start pada tahun 2004 lah secara amnya 2004 saya berada dalam skuad kebangsaan sehingga tahun 2020. Dan perjalanan pada ketika itu memang sangat mencabar, dan pada tahun 2005 saya mewakili skuad junior untuk kejohanan Hoki Junior World Cup di Rotterdam, Belanda. Dan pada ketika itu saya menjadi vice captain, dan ada beberapa game terakhir saya diamanahkan untuk memakai lilitan armband untuk menjadi ketua pasukan. Seterusnya, antara pencapaian lagi yang sangat-sangat saya tidak boleh lupakan adalah pada tahun 2010 di mana buat pertama kalinya skuad kebangsaan telah masuk ke final Sukan Asia di Guangzhou. So itu adalah momen yang sangat menarik, walaupun kita tewas pada final dengan Pakistan 2-0, tapi pencapaian ataupun anugerah yang kita dapat pada ketika itu sangat-sangat bernilai kerana kita adalah pasukan pertama untuk skuad hoki kebangsaan yang melangkah ke final dan mendapat silver medal. Di antara lagi pencapaian menarik adalah pada tahun 2014 kita telah masuk ke World Cup Senior di Belanda juga. So Belanda ni memang salah satu kuasa besar dalam sukan hoki. So saya sangat bertuah lah kerana dapat bermain di Junior World Cup dan Senior World Cup di Belanda. So dia punya
persekitaran sangat menarik, environment ni memang best kan. So saya sangat teruja pada ketika itu. Okey. Seterusnya pada 2017 saya menjadi ketua pasukan pada ketika itu dan saya berjaya menjadi lead pada rakan-rakan untuk kita qualify ke World Cup 2018 di mana kita berjaya mengalahkan India di peringkat 1 akhir di London pada ketika itu dan kita bermain dalam bulan puasa yang sangat mencabar dan akhirnya kita berjaya melangkah secara merit ke World Cup 2018 dan itu adalah momen yang sangat indah untuk diri saya dan rakan-rakan yang lain. Dan pada 2017 juga di hujung tahun kita berjaya buat pertama kalinya untuk dalam sejarah Sukan Hoki Malaysia kita berjaya masuk ke final untuk Piala Asia. Bukan Sukan Asia tapi Piala Asia. Tapi kita tewas di tangan India pada ketika itu. Tapi itu adalah momen yang sangat menarik jugalah sebab buat pertama kalinya pasukan kebangsaan berjaya masuk ke final Piala Asia. Dan pada 2018 kita lagi sekali memenangi ataupun masuk ke final Sukan Asia tetapi tewas di tangan Jepun dalam penentuan penalti shootout. Salah satu kenangan manis yang saya tidak boleh lupakan adalah pada tahun 2017 di mana kita layak secara merit ke Piala Dunia. Dia punya cabaran dia adalah pada pusingan kelayakan tu kita tewas 2 game awal. Kita tewas dengan England 5-1 kalau tak silap saya ataupun 7-2 saya tak pasti. Tapi dalam margin yang besar lah. So bila kita kalah lagi game kedua, kita punya moral pemain down pada ketika itu tapi dengan berkat ataupun hasil motivasi pada jurulatih kita di antara pemain kita telah memotivasikan antara kita dan hasilnya kita telah menang pada game 3 dan game-game seterusnya. Dan momen paling menarik adalah pada perlawanan super akhir kita berjaya mengalahkan seteru utama kita di Asia iaitu India dan kita melangkah ke Piala Dunia secara merit. Itu momen yang sangat menarik dan hasil daripada layak ke Piala Dunia itu sebagai satu pasukan kita telah dianugerahkan sebagai pasukan terbaik kebangsaan dan saya juga mendapat individu title dalam bidang perguruan di mana pada tahun berikutnya saya mendapat ikon guru walaupun pada ketika itu saya baru 2 tahun dalam bidang perguruan. So itu antara pencapaian yang sangat saya tidak boleh lupakan. Antara kenangan pahit yang memang saya tidak boleh lupakan adalah pada tahun 2018 di mana kita selangkah lagi untuk layak ke Olimpik kalau kita menjuarai kejohanan Sukan Asia tetapi malangnya kita tewas di tangan Jepun dan yang membuatkan kita amat terkilan adalah kerana pada ketika itu kita memang dah mendahului pasukan Jepun kita mendahului pasukan Jepun 4-1 pada satu ketika tapi malangnya Jepun berjaya comeback dan game itu berkesudahan dengan 6-3 dan bila main penalti shootout kita tewas pada Jepun dan dari situ itulah salah satu pengalaman pahit lah untuk saya di mana kita terlepas 2 perkara. Yang pertama peringkat emas Sukan Asia, yang kedua slot automatik ke Olimpik. Dan kita tahu bila kita tewas di final Sukan Asia, cabaran ataupun laluan untuk layak ke Sukan Olimpik sangat-sangat sukar. Dan memang itu telah diakui bila kita tewas di tangan England pasukan Great Britain pada kelayakan Sukan Olimpik. Dan kita tahu kalau kita menang di Sukan Asia sudah pasti pasukan kebangsaan akan layak ke Olimpik. Itulah antara salah satu kenangan yang saya sukar untuk lupakan. Cabaran sebagai seorang pemain sebenarnya banyak. Terlalu banyak untuk saya sebab saya bergelar seorang pemain dan juga pelajar. Seterusnya seorang pemain dan guru dan seorang pemain dan jurulatih. Cabaran dia adalah masalah sebenarnya sebab bila kita menjalani latihan ni kadang-kadang kita terlepas pandang, kita banyak buat mistake kan dengan kita punya pengurusan masa tu. Okey, saya akui memang saya tidak sebelum ni memang pengurusan masa saya agak tidak teratur dan bila kita menjalani latihan yang terlalu hard, terlalu keras, kadang-kadang kita akan penat, kita akan rasa tak bermaya kan. So, tapi itulah cabaran yang perlu kita lalui sebab itulah jalan yang saya pilih. So, bila saya pilih jalan tu, saya perlu walau macam mana pun perlu kuat untuk menghadapi liku-liku pada ketika itu. Sama daripada usia muda, usia pertengahan 20-an ataupun sehingga usia 30-an. Dan
Alhamdulillah lah, walaupun dalam cabaran ataupun laluan itu banyak juga kesilapan-kesilapan yang saya lakukan di luar padang, tapi sedikit sebanyak dianya mematangkan saya. Okey, bila di peringkat umur sekarang ni, mungkin saya melihat kesilapan yang lalu tu saya boleh jadikan saya punya rujukan untuk saya buat penambahbaikan dalam kehidupan saya pada ketika ini. Dan mungkin juga hasil daripada laluan yang berliku, cabaran daripada segi latihan, masa, pergi belajar, pergi bekerja. Untuk sekarang ni, saya dah dapat susun sebaik-baiknya saya punya masa di tempat kerja dan juga saya masih lagi aktif untuk kelab dan saya dapat susun dengan sebaik-baiknya lah. So itu adalah antara cabaran yang saya perlu lalui sepanjang kerjaya saya daripada awal 20-an sehingga awal 30-an. Okay, cabaran sebagai jurulatih, apa yang saya dapat gambarkan kat sini, saya perlu berfikir dengan lebih cepat ke depan sebelum anak-anak murid saya berfikir. Sebagai contoh, bila kita menjadi jurulatih, kita di tempat latihan contohlah, hari panas, tiba-tiba je hari hujan. So apa langkah yang perlu saya lakukan? So saya dah kena ada plan B. Okey, mungkin kita boleh guna pakai, sebagai contoh di sini ada tangga kan, kita pakai tangga pula untuk buat latihan. So tak perlukan stick and ball. Kemudian bila semasa game, bila kita bermain, kemudian kita nampak pasukan kita struggle kerana pihak lawan menukar corak permainan. So kita perlu sebagai jurulatih perlu mengambil langkah secepat yang mungkin untuk kita tukar pula corak permainan kita mengikut kesesuaian pasukan kita. So itu antara cabaran yang saya perlu berfikir dengan lebih pantas daripada anak-anak murid saya berfikir. Itu antara cabaran ni lah. Selain itu ada juga cabaran lain. Kalau saya boleh gambarkan kat sini, antara cabaran lain adalah apabila tiba-tiba macam kami di sekolah Sukan Bukit Jalil, kita tak ada padang dalam sekolah. Dan tiba-tiba bas rosak. Bila bas rosak, kita ada masalah untuk pergi ke tempat latihan di KPM Bangsa ataupun di Stadium Hoki di BKL. Kalau kita berlatih di Stadium Hoki Bukit Jalil, kita terpaksa berjalan kaki. So itu cabaran juga di mana saya perlu menyokong pemain-pemain saya untuk terus kekal bermotivasi. Kalau tidak, mereka akan hilang motivasi. Terpaksa berjalan kaki dengan jarak yang sedikit agak jauh, bawa peralatan yang berat. So di sinilah saya perlu berfikir dengan lebih pantas, lebih proaktif untuk memastikan sekurang-kurangnya anak didik di SSBJ ni mampu untuk mengekalkan motivasi dalam sukan hoki. Bukan mudah sebenarnya. Pelbagai cabaran yang perlu diharungi sebagai seorang pemain dan juga sebagai seorang jurulatih oleh coach Syuk kita. Yelah, kita nampak je jurulatih tu di tepi padang, tapi sebenarnya di dalam kepala tu ada banyak perancangan A, B, C, D, E sampailah ke Z. Jadi itulah dia tanggungjawab dan juga cabaran yang perlu digalas oleh ikon kita, iaitu Coach Syukri Muttalib. Baik Coach, kita tahu Coach dah lama dah berada dalam sukan hoki, dari bergelar pemain sampailah sekarang ini jurulatih. Jadi nak tanyalah, di manakah Coach Syuk lagi 10 tahun akan datang Coach? Lagi 10 tahun? Lagi 10 tahun. Okey, insya-Allah kalau umur panjang saya masih berada di sini sebagai seorang jurulatih di SSBJ ataupun Sekolah Sukan Bukit Jalil, kerana ini adalah kerja hakiki saya lah untuk buat masa sekarang ni. Dan saya enjoy the moment kat sini. Okey Coach, impian dan harapan Coach sebagai seorang, yelah sekarang ni jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil, ataupun mungkin sebagai bekas atlet kebangsaan. Silakan Coach. Okey, yang pertama, impian dan harapan saya nak melihat sendiri anak didik saya mewakili skuad kebangsaan dan mereka menjadi seorang pemain hoki yang berbakat.
Dan dalam masa sama bukan bermain hoki saja tapi menjadi insan yang berguna. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak melihat pasukan kebangsaan dapat masuk ke skor Olimpik. Kerana kita dah lama tak masuk ke skor Olimpik. Kita dah bermain di World Cup, kita dah ada medal di peringkat Sukan Asia, peringkat Piala Asia, kita dah ada medal. Tapi saya nak melihat pasukan kebangsaan berada di skor Olimpik. So itulah impian dan harapan saya. Baik. Coach, kata-kata semangat. Mungkin ada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM program kita pada hari ini bercita-cita untuk mengikut jejak langkah Coach menjadi seorang pemain sukan hoki. Apa yang perlu dibuat oleh murid-murid yang mungkin sifar ilmu ni? Dia baru nak mencuburi. Okey. Mana tu? Okey, untuk adik-adik di rumah. Yang pertama, kalau bermula daripada kosong, cuba cari jurulatih yang betul-betul mempunyai ilmu dalam sukan hoki. Yang kedua, kalau nak pergi melangkah lebih jauh, dalaman kena kuat. Walaupun secara fizikali kita nampak tidak begitu strong, kita mungkin kurus ataupun tidak begitu baik fizikal kita, tapi dalaman kena kuat. Sebab apa? Untuk menjadi seorang pemain hoki yang hebat di peringkat elit, kita perlu tahan untuk menjalani latihan atau rutin harian yang sangat-sangat keras. Dan untuk berlatih dalam skor hoki, kita perlu hard dan sangat keras sebab kita bermain di peringkat global di dunia. Kita tidak bersaing di peringkat Asia Tenggara, tapi kita bersaing di peringkat dunia. So bila kita jumpa opponent yang lebih besar, terutama daripada Eropah, Oceania, mereka punya sizing yang lebih besar, so kita perlu training dengan lebih kuat. So itulah antara kata-kata semangat yang coach boleh bagi kepada adik-adik di sana. Dan dalam masa sama, kalau untuk meneruskan juga dalam skor hoki, adik-adik kena training make perfect. Macam tu lah. Kena berlatih. Yep. Tak boleh punting. Betul. Ataupun practice make perfect. Kita kena practice berlatih untuk sampai ke tahap yang betul-betul kita inginkan. Tapi itulah coach. Ramai murid-murid masih lagi bersekolah kan. Okey. Mungkin coach boleh bagi sedikit tips macam mana coach membahagikan masa kalau menjadi seorang atlet sukan hoki, macam mana pula pelajaran dengan waktu sekolah tu. Okey, sebenarnya memang sangat sukar lah. Agak struggle juga saya sebenarnya. So cuba dapatkan tips tu daripada individu-individu yang lebih mahir. Okey, antaranya yang saya boleh advise dekat sini adalah cuba plan betul-betul waktu latihan dengan waktu belajar adik-adik di rumah. Okey, saya akui, saya sendiri pun sebenarnya banyak tergelincir sebelum ni. Kadang-kadang kita tak boleh nak ikut sebab latihan untuk skor kebangsaan sangat-sangat keras dan awal pagi. Kadang-kadang memang kita akan lesu dan sebagainya lah. Tapi untuk permulaan, adik-adik bolehlah dapatkan tips daripada guru-guru di sekolah adik-adik ataupun daripada ibu bapa adik-adik. So mungkin itu boleh diguna pakailah untuk tips membantu pengurusan masa untuk adik-adik. Okey coach, yang terakhir sekali, boleh tak coach bagi satu moto sebagai pembakar semangat kepada murid-murid di luar sana? Boleh. Okey, untuk adik-adik di luar sana, practice make perfect. Jangan ponteng, kena praktis training. Okey, kena dengar cakap coach lah. Betul. Saya sendiri dan juga penonton-penonton di rumah kan ingin dengarkan mungkin ucapan kepada peminat-peminat hoki di luar sana yang dah lama memberi sokongan yang padu kepada atlet hoki kebangsaan. Silakan coach. Okey, untuk adik-adik maupun penyokong di luar sana yang sangat meminati sukan hoki, teruskan menyokong pasukan hoki kebangsaan ataupun pasukan hoki negeri ke, kelab ke, teruskan menyokong dan pastikan sokongan adik-adik mampu menaikkan aura ataupun motivasi kepada atlet hoki negara khususnya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak-banyak Sama-sama. Coach Syuk kerana sudi meluangkan masa untuk program terbaru di Didik TV KPM pada hari ini bersama dengan Icon, dan boleh saksikan lagi episod-episod seterusnya. Kita akan bersama dengan Icon dalam sukan, Icon dalam seni dan Icon dalam pelbagai bidang lagi. Jadi Assalamualaikum, bye-bye. Terus menonton Didik TV KPM. Coach, kita berlatih. Okey, jom. Oh, dah berkumpul kat sini . Ya, pandai.